Siapa tadi? Elvena tadi join semula. Minta dia join semula. Okey. Okey, ini jenis tanah. Kembali semula. Okey. Jadi ada berapa jenis tanah? Tanah alluvium, tanah elektrik, tanah gambut dan tanah jenis bris yang sedikit berpasir, yang agak berpasir. Okey, sesuai untuk penanaman kelapa. Okey. Jadi faktor yang ke berapa ni? Faktor yang ke berapa? Dari segi faktor, dari sudut faktor fizikal. Yang pertama tadi adalah bentuk muka bumi. Yang kedua adalah Faktor kedua. faktor yang ketiga. Faktor yang ini adalah faktor yang ketiga. Okey. Faktor yang pertama adalah bentuk muka bumi. Yang kedua tadi adalah jenis tanah. Okey, faktor tanah. Yang keempat adalah iklim. Okey. Sorry, bukan yang keempat. Ini yang ketiga, iklim. Okey. Ini dari sudut fizikal. Okey. Tapi dalam esei, dalam menjawab soalan, anda tak perlu kata ini dari sudut fizikal, ini dari sudut kemanusiaan. Tak perlu. Ingat yang tu. Okey. Anda terus bagi faktor yang pertama adalah bentuk muka bumi. Okey. Terus tulis bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi tanah tinggi sesuai untuk penanaman apa dia? Sesuai untuk penanaman sayur-sayuran dan sesuai untuk penanaman tanaman hawa sederhana dan kegiatan pelancongan. Sebagai contoh, tanah tinggi Kemeren, Kundasang di Sabah. Itu contoh dia. Okey. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah faktor iklim, dari sudut iklim. Okey, kita lihat satu-satu jenis iklim. Okey. Iklim yang pertama adalah iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa ini adalah merupakan salah satu iklim yang terdapat di negara kita. Okey, ataupun negara-negara yang terletak di garis lintang khatulistiwa, iaitu garisan latitud. Okey, ingat lagi latitud dan longitude Okey. Kalau kata garis lintang itu adalah latitud. Okey, garisan yang menegak itu adalah longitude. Okey. Garisan khatulistiwa, garisan khatulistiwa pula. Iklim khatulistiwa ini mempunyai ciri-ciri berikut: panas dan lembap sepanjang tahun, suhu dan tinggi dan sekata sepanjang tahun, hujan tahunan kira-kira 2,600 mm sepanjang tahun. Okey. Jadi, kegiatan-kegiatan ekonomi ini amat sesuai dijalankan. Okey, amat sesuai dijalankan di kawasan yang beriklim seperti ini. Okey, iaitu penanaman padi dan getah di Malaysia, sebab dia dapat dijalankan sepanjang tahun. Cuba kamu bayangkan penanaman padi dan getah di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Ada musim sejuk, musim duruk, musim bunga dan musim panas. Jadi, penanaman padi dan getah kurang sesuai. Tiba-tiba dapat padi hidup, kalau tiba-tiba ada salji turun, sangat tidak sesuai lah. Jadi, fikir logik untuk yang itu. Okey, yang kedua adalah kegiatan perikanan juga dapat dijalankan sepanjang tahun kecuali musim terbujuh lah pada hujung tahun. Okey, seperti di Malaysia, di Pantai Terengganu, Kelantan dan Pahang. Okey. Seterusnya, iklim yang kedua, Mediterranean. Okey. Iklim Mediterranean ini kamu ada belajar dahulu kan masa tingkatan 3 berkaitan dengan iklim di dunia. Okey, ciri-ciri dia adalah musim sejuk yang lembap dan musim panas yang kering. Okey, hujan tahunan dia kurang lagi daripada khatulistiwa, iaitu 650 hingga 900 mm. Okey. Jadi kegiatan ekonomi yang sesuai dijalankan dekat kawasan Mediterranean yang beriklim Mediterranean adalah penanaman buah-buahan sitrus dan anggur di Itali. Okey. Kegiatan pelancongan di selatan Perancis dan timur Spanyol. Itu contoh dia. Okey. Kamu lihat iklim khatulistiwa. Okey. Kegiatan penanaman padi dapat dijalankan. Okey, kegiatan perikanan dapat dijalankan. Itu perbezaan dengan kawasan-kawasan lain. Memang dia ada jalankan kegiatan ekonomi yang lain lah. Contohnya macam perindustrian dan sebagainya. Tapi itu beza dia dengan kawasan lain. Okey, untuk khatulistiwa. Okey, untuk Mediterranean, okey, penanaman anggur, buah-buahan, kegiatan-kegiatan pelancongan. Okey, sebab Mediterranean dia, suhu dia yang nyaman.
Okay, suhu dia yang nyaman, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Okay, negara-negara seperti Perancis ataupun negara-negara yang terletak dekat kepulauan Mediterranean seperti Greece, okay, dijadikan kawasan pelancongan yang terkenal di seluruh Eropah lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, iklim sudah. Itu cikgu bagi dua contoh saja tadi ya. Dua contoh untuk iklim. Ada banyak iklim lain lah sebenarnya. Okay. Contoh yang faktor yang seterusnya adalah faktor bahan mentah. Okay, faktor bahan mentah. Okay. Ini masih lagi tergolong dalam faktor fizikal lah, kelas ya. Masih lagi tergolong dalam faktor fizikal. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama bentuk muka bumi, yang kedua tanah ataupun jenis tanah, yang ketiga adalah iklim dan yang keempat bahan mentah. Okey. Bahan mentah penting untuk perindustrian, okey, menjadi sumber bahan mentah kepada pelbagai kegiatan ekonomi yang lain. Okey. Jadi bahan mentah ini digunakan untuk memperkembangkan ataupun menggalakkan kegiatan perindustrian yang lain. Okey, bahan mentah. Sebagai contoh bahan mentah, kalau kau perhatikan gambar rajah ini. Sekejap. Alicia, ada ikut cikgu? Alicia? Ada cikgu. Okey, Alicia. Okey, berpandukan gambar rajah. Boleh nampak skrin cikgu? Kamu guna laptop ke guna handphone? Alicia? Itu susah cikgu ulang lagi. Masa cikgu, kamu sekarang ni kamu guna handphone ke guna laptop? Saya guna cikgu. Handphone. Okey. Boleh lihat gambar ni dengan jelas? Gambar-gambar tepi ni. Boleh cikgu. Boleh. Okey, yang pertama yang ni. Yang ni gambar menunjukkan apa ni? Sebutkan gambar apa ni berkaitan yang ni? Yang ni semua ni. Kamu boleh lihat tidak? Yang lain bantu yang ada guna laptop dan sebagainya. Akmal. Okey, Akmal. Akmaluddin. Ada bersama dengan kita. Akmaluddin. Halo. Akmal. Okey. Mogi, bantu Mogi. Mogi. Ya, cikgu. Okey, sekarang ni kamu guna laptop kan? Ya. Okey. Gambar yang pertama ni dia tunjukkan apa? Oh, itu kelapa je. Ah? Mungkin pemprosesan minyak. Tak. Okey, yang ni dia tunjukkan apa? Oh, yang itu kayu balak. Okey, kayu balak. Yang ni? Minyak kelapa. Ya, ini adalah kelapa sawit. Okey, kelapa sawit yang digunakan untuk membuat minyak. Okey, yang ni? Getah. Okey, getah. Proses penurehan getah. Yang ni? Petroleum. Ya, yang ini adalah kawasan pelabuhan petroleum. Okey. Semua ini, okay, terima kasih Mogi. Okey, semua ini menunjukkan sumber-sumber alam yang dijadikan sebagai bahan mentah kepada industri ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Okey, semua ini. Okey, contohnya
Yang pertama sekali ni, gambar yang pertama. Okey, kayu balak. Kayu balak digunakan dalam industri perabot. Okey, kegiatan ekonomi perindustrian, perabot dan sebagainya, pembuat papan lapis, kegiatan pembalakan. Begitu juga dengan yang kedua, gambar yang kedua, gambar kelapa sawit. Okey, ini ada kelapa sawit adalah kegiatan peladangan ataupun pertanian. Okey, digunakan juga dalam kegiatan perindustrian sebagai bahan mentah untuk membuat minyak. Okey, itu contoh-contoh dia. Okey, kita lihat bahan mentah seperti gas asli, petroleum, kayu balak, perikanan, getah, biji timah. Okey, dan kelapa sawit digunakan dalam sebagai bahan mentah kepada kegiatan industri lain. Sebagai contoh, gas asli. Okey, gas asli kalau kau perhatikan gambar-gambar ini, apa kegunaan dia? Okey, sebelum kita terangkan. Okey, yang pertama, okey, gas asli digunakan dalam industri membuat bahan bakar kenderaan dan baja urea. Okey, bahan bakar kenderaan. Ini adalah kuasan apa tu? Kawasan pemprosesan gas asli. Ini merupakan kawasan pemprosesan gas asli. Tapi gambar yang kedua ini adalah baja urea. Okay, yang digunakan untuk membuat baja. Okay. Siapa yang ada ibu bapa dia ataupun saudara mara ataupun orang-orang kampung yang ada menanam sawit ataupun menanam lada hitam. Okay. Baja-baja urea ini kebanyakan dicampur dengan dibuat daripada gas asli. Bukan direct terus dibuatlah, ada campuran bahan-bahan yang lain. Okey, begitu juga dengan gas yang ada kat rumah kita yang digunakan untuk memasak. Begitu juga dengan kawasan-kawasan kenderaan dan sebagainya. Yang kedua, bahan mentah juga digunakan dalam industri perikanan. Okey, bahan mentah. Ini ikan ini digunakan dalam industri perikanan. Okey, industri membuat keropok dan ikan masin. Ikan ini berkeropok. Yang ini bawah ni kamu tahu keropok apa? Yang ini adalah keropok leko dan ini pula adalah ikan masin. Okey. Begitu juga dengan sumber bahan mentah daripada biji timah. Ini biji timah dia, gambar dia sebelum dibuat. Okey, gambar tepi ini adalah biji timah. Okey, biji timah ni nanti akan diproses dan seterusnya diproses dekat kilang dan membuat barang-barang yang lain seperti tengok. Okey. Ini gabungan-gabungan seperti pewter, barangan-barangan perak dan sebagainya. Okey, di timah ni tadi. Okey. Digunakan dalam industri pasca logam. Begitu juga dengan sumber bahan mentah petroleum, bahan mentah seperti petroleum. Okey, apa kegunaan dia? Okey. Digunakan dalam industri polimer. Okey, industri polimer, industri cat, minyak perincir dan industri pengangkutan. Okay, industri pengangkutan dia digunakan sebagai minyak lah. Industri polimer ini untuk pembuatan plastik. Okay. Minyak perincir ini minyak perincir untuk kenderaan, untuk mesin dan sebagainya. Okay, petroleum, bahan mentah. Kayu balak pula, okay, bahan mentah seperti kayu balak, okay, digunakan untuk membuat perabot. Okay, meja, kerusi, apalagi banyaklah almari dan sebagainya. Okey, kayu balak. Okey, begitu juga dengan getah. Okey, begitu juga dengan getah. Getah digunakan dalam industri memproses susu getah. Okey, untuk membuat pertama mungkin sarung tangan, sarung tilam dan sebagainya, barangan-barangan yang ada getah, bergetah. Okey, buat kasut, buat tilam dan sebagainya. Okey, untuk getah. Begitu juga dengan bahan mentah bagi kelapa sawit. Okey, kelapa sawit. Apa kegunaan kelapa sawit ini? Digunakan dalam industri memproses minyak untuk membuat margarin dengan sabun. Okey. Jadi bahan-bahan mentah ini tadi digunakan untuk memperkembangkan industri-industri yang lain. Okey, ataupun digunakan untuk membuat bahan-bahan yang lain lagi. Okey, bahan mentah. Okey. Jadi, itu dia punya faktor fizikal. Okay, faktor fizikal. Ya, jadi faktor fizikal kita ada berapa jenis? Cikgu ulang semula. Faktor fizikal kita. Okay, faktor yang pertama adalah bentuk muka bumi. Yang kedua, tanah. Yang ketiga adalah apa kelas? Yang ketiga apa? Iklim. Okey, iklim. Yang keempat? Bahan mentah.
Okey, yang keempat adalah bahan mentah. Sekarang ini kita akan masuk kepada faktor kemanusiaan, dari sudut kemanusiaan. Tapi dalam esei, dalam jawab soalan tak perlu asingkan fizikal, tak, terus tulis saja. Okey, terus tulis bentuk muka bumi, tanah, iklim dengan bahan mentah. Seterusnya terus tulis faktor teknologi. Okey, gambar-gambar ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari sudut kemanusiaan. Okey, jadi yang kelima, faktor yang kelima adalah, okey, kamu lihat sini. Ada faktor teknologi, dasar kerajaan, modal, buruh, pasaran dan infrastruktur. Okey, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita lihat dari sudut teknologi. Okey, teknologi melibatkan penggunaan peralatan canggih dengan teknik pengurusan yang cekap dan maju dalam sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan. Okey, teknologi membantu meningkatkan produktiviti dan dapat mengurangkan kos pengeluaran sesuatu barangan ataupun dalam sebuah kegiatan ekonomi. Okey, jadi teknologi ini amat perlulah. Okey, teknologi ini. Contohnya, bagaimana teknologi, kalau kamu nak bagi contoh, contohnya dalam bidang pertanian. Apa teknologi yang dicipta dalam bidang pertanian? Apa teknologi yang dicipta? Contohnya mesin pembajak sawah. Itu paling mudah. Okey, itu teknologi yang dikatakan. Mesin, kenderaan yang digunakan. Itu yang dimaksudkan sebagai teknologi. Okey, komputer ini juga dikatakan sebagai teknologi. Kalau dalam bidang pertanian, yang digunakan adalah mesin pembajak sawah. Kau bayangkan kalau tak ada mesin pembajak sawah, peladang ataupun penanam padi sawah tersebut dia terpaksalah membuat secara menuai sawah padi dia secara manual. Mungkin memakan masa yang lama. Kalau ada mesin tersebut, mungkin 2-3 hari saja. Kalau tak ada, mungkin berminggu-minggu dan sebagainya. Itu contoh dia. Yang kedua, dari sudut governance. Ingat governance adalah dasar kerajaan. Governance maksudnya. Dasar kerajaan. Di Malaysia, kerajaan menubuhkan beberapa agensi untuk menggalakkan pembangunan dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Antaranya adalah melalui dasar pertanian negara yang ketiga dilaksanakan untuk memajukan dan mengembangkan sektor pertanian di Malaysia. Seterusnya, agensi. Kerajaan menubuhkan beberapa agensi dalam bidang pertanian. Contohnya dalam pertanian kelapa sawit. Kita ada apa? Kita ada Felda di Semenanjung dan kita ada Salkra di Sarawak. Tempat kamu ada Salkra bukan? Mungkin ada di Rumah Panjang ataupun di kampung-kampung kamu. Itu adalah agensi kerajaan. Contoh-contoh agensi kerajaan. Dan di bawah dasar pertanian negara juga kerajaan telah mengembangkan beberapa sektor. Objektif utama dasar pertanian negara yang ketiga adalah untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber pertanian secara optimum. Optimum maksudnya secara yang paling tinggi sekali. Di Thailand, Lembaga Pelaburan BOI Thailand memainkan peranan dalam menarik pelaburan asing dengan menawarkan insentif cukai. Insentif cukai terutamanya dalam sektor berteknologi tinggi seperti pembangunan kenderaan generasi masa depan, robotik dan penerbangan. Maksudnya menarik pelaburan dengan menawarkan insentif cukai. Insentif cukai itu maksudnya dia mungkin ada bagi diskaun. Contohnya dia kenakan cukai 100%, dia ada bagi 20% macam tu. Itu cukai dia, jadi tak kenakan. Kalau cukai sewa barang, cukai sewa tapak, cukai mereka buat perniagaan di Thailand adalah 1,000. Mungkin mereka akan kurangkan menjadi 800. Itu maksudnya insentif cukai. Selain itu, bagi meningkatkan peruntukan belanjawan, menggalakkan perkongsian awam swasta dan mewujudkan tabung infrastruktur. Ini untuk kerajaan Thailand. Nanti kamu baca dengan lebih detail. Di Jepun pula, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, METI, melaksanakan beberapa dasar untuk menggalakkan pengeluaran kereta elektrik dan kenderaan terbang. Dia galakkan pengeluaran kereta elektrik. Maksudnya dia tak gunakan lagi petroleum, minyak. Dia galakkan
ada syarikat-syarikat yang berusaha untuk mencipta kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik saja. Kalau sekarang ini kita ada kereta api elektrik, pada masa depan mungkin kenderaan kita hanya menggunakan elektrik saja. Ini penciptaan teknologi baru lah. Kalau di Malaysia, ini antara contoh senarai agensi. Agensi-agensi. Kamu boleh bagi ini sebagai contoh. Contoh beserta penerangan dia. Seperti Felda, Pharma, Elkim, Lembaga Pengujian Ikan Malaysia, MARDI, Institut Kemajuan dan Pendidikan Pertanian Malaysia, dan SIRIM. Kamu selalu dengar perkataan cop SIRIM. Setiap barangan elektrik mesti ada cop SIRIM. Termasuk dengan kita punya plug, apa-apa sajalah, mesti ada cop SIRIM. Kenapa? Untuk menjamin kualiti produk keluaran Malaysia. Tak ada cop SIRIM maksudnya barang tersebut tak berkualiti, tak diiktiraf. Cepat rosak. Bukan bermaksud yang ada cop SIRIM tu tak cepat rosak. Tapi sekurang-kurangnya dia dah ada pengetesan dia lah. Ini peranan agensi-agensi kerajaan yang terdapat di Malaysia untuk memajukan kegiatan ekonomi di negara ini. Ada soalan setakat ini? Ada soalan? Ada berapa faktor sekarang? Tak ada. Ada. Kamu ada kelas berapa? Ada kelas online tidak? Pas ni. Ada je mat pasti. Pukul berapa? 10.30. 10.30. Cikgu akan cepatkan sebelum 10.25 macam itulah. Seterusnya, modal. Ini kita belum masuk part yang kedua lagi untuk slide ni. Jadi cikgu cepatkan. Faktor yang seterusnya adalah faktor modal. Ini faktor modal, ini faktor yang keenam. Terdapat dua sumber utama modal, iaitu modal domestik dan modal pelaburan asing. Domestik itu adalah melalui individu ataupun syarikat-syarikat swasta yang terdapat di Malaysia. Syarikat tempatan lah maksudnya modal domestik. Dan yang modal yang kedua melalui pelaburan langsung daripada syarikat-syarikat asing. Modal domestik diperoleh daripada simpanan individu, individu yang ada simpanan dan sebagainya, serta institusi kewangan seperti Agrobank, Pemodalan Nasional Berhad, Majlis Amanah Rakyat MARA, dan lain-lain. Ada banyak bank-bank yang menawarkan pelaburan modal. Modal pelaburan langsung asing diperoleh daripada pelaburan negara-negara asing yang datang ke Malaysia untuk membuka kilang, perniagaan dan ladang. Mereka ini akan bawa duit lah. Faktor yang seterusnya, buruh ataupun tenaga kerja. Buruh ataupun tenaga kerja. Buruh merupakan tenaga penggerak dalam proses perancangan, pengeluaran, pengurusan dan pemasaran dalam sebuah kegiatan ekonomi. Buruh boleh dikelaskan ada buruh mahir, separa mahir dan buruh tidak mahir. Ini kadang-kadang buruh mahir ni dia bergantung kepada pendidikan juga dan dia punya pengalaman. Ada buruh mahir, tak mahir dan separa mahir. Bergantung pada pengalaman dan pendidikan seseorang itulah. Buruh tidak mahir dan separa mahir kebanyakan bekerja dalam sektor pertanian, pembalakan, perindustrian dan pembinaan. Manakala buruh mahir bekerja dalam sektor perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perubatan, sektor perhubungan sebagai jurutera dan sebagainya. Jadi untuk memberi contoh pada buruh-buruh ini, kamu boleh sebut apa-apa saja jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan sektor ekonomi. Kegiatan sektor ekonomi di Malaysia ni ada banyak lah. Ada pertanian, pembalakan, perindustrian, pembinaan, perkhidmatan, pendidikan, pengangkutan, perubatan dan sebagainya. Seterusnya adalah pasaran. Pasaran ada dua jenis, satu pasaran tempatan dan satu pasaran antarabangsa. Pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Pasaran tempatan adalah dalam negara saja. Barangan itu dipasarkan dalam negara saja. Manakala pasaran antarabangsa pula barangan itu diekspor ke luar negara. Kemudahan e-dagang menjadikan pasaran lebih luas di peringkat tempatan dan antarabangsa seperti perniagaan dalam talian. Kita ada Shopee, kita ada Lazada, kamu boleh beli online menggunakan Facebook dan sebagainya. Ini maksudnya e-dagang.
Okey, kemudahan didagang. Jadi pasaran itu kamu tak perlulah nak jual barang ke mana tu. Kalau kamu nak jual barang ke Semenanjung, tak perlulah bawa ke buat kedai dekat Semenanjung. Tak perlu. Sekarang ni kita dah ada e-dagang. Dia boleh beli barang melalui online, melalui kita dekat sini. Okay, dan kita akan hantar barang, shipping dan sebagainya. Okey. Di Malaysia juga beberapa agensi ditubuhkan bagi membantu memasarkan keluaran negara seperti Lembaga Pemasaran Pertanian, Persekutuan Farma, dan untuk pasaran tempatan dan luar negara kita ada Medtrade, okay? Iaitu Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Mereka ini yang bertanggungjawab untuk membantu mempromosikan barangan-barangan Malaysia di luar negara seperti kereta Proton dan sebagainya. Mereka promote ke luar negara. Okey. Ini pasaran. Seterusnya infrastruktur. Okey. Infrastruktur ialah segala kemudahan dan perkhidmatan asas yang diperlukan untuk menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Keperluan asas macam-macam. Okey, ada bangunan jalan raya dan sebagainya. Okey. Dan bekalan tenaga elektrik, telekomunikasi dan sebagainya. Kemajuan infrastruktur di sebuah negara akan menarik minat pelabur asing untuk melabur modal. Dia buka kilang dekat negara kita. Kalau infrastruktur yang lengkap, semestinya lah. Kalau infrastruktur yang tak lengkap, siapa yang nak buat kilang dekat di Bukit Kelingkang sana. Jalan raya tak ada, kemudahan elektrik tak ada. Kalau dah ada jalan raya, dah ada kemudahan elektrik, memang banyaklah orang yang berminat. Okey, itu maksudnya. Okey. Faktor yang seterusnya adalah dari sudut telekomunikasi. Okey. Tele sidang mempercepatkan dan memudahkan perhubungan. Tele sidang ni macam kita buat sekarang adalah seperti Google Meet, Zoom, ada macam-macam lagi. Okey. E-dagang memperluaskan pasaran di peringkat tempatan atau antara bangsa e-dagang. Kalau yang terbesar sekali, apa yang terbesar sekali? Kalau kita di Malaysia, kita ada Shopee, kita ada Lazada. Kalau di US ada eBay, E-B-A-Y. Okey, dah lihat pusat pembelian e-dagang tu. Okey. Pembangunan koridor raya multimedia MSC merancangkan lagi kegiatan ekonomi berasaskan teknologi maklumat dan telekomunikasi penyebaran maklumat. Pengiklanan dan urus niaga dalam talian dapat dijalankan dengan mudah. Okey. Yang seterusnya dari sudut pengangkutan, faktor yang seterusnya adalah pengangkutan. Pengangkutan juga mempengaruhi kegiatan ekonomi di satu kawasan. Kerana pengangkutan ini diperlukan bagi mengangkut barang mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Ke pasaran maksudnya sama ada dijual ke kedai-kedai ataupun dijual terus kepada pengguna ataupun kepada customer lah. Okey. Selain daripada itu, pengangkutan ini juga dapat menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara sebab senang bergerak lah. Itu maksud dia. Okey. Jadi memudahkan mobiliti penumpang dan barangan. Yang seterusnya bekalan air. Okey, bekalan air yang mencukupi juga diperlukan, terutamanya dalam pemprosesan bahan-bahan di kilang. Dia sangat perlukan. Okey, bekalan air ini. Bekalan tenaga elektrik. Okey, ini masih dalam infrastruktur. Okey, bekalan air, bekalan tenaga elektrik ini masih dalam infrastruktur. Diperlukan untuk menggerakkan jentera-jentera di kilang. Okey. Sekejap. Okey. Ada soalan sekat tu? Ada soalan? Tak ada. Okey. Jadi hari ini kita cuma cikgu sempat untuk backup bahagian faktor-faktor. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi utama. Kita ada dua lagi subtopik. Okey. Yang pertama yang seterusnya ini sepatutnya kegiatan ekonomi utama di dunia. Okey. Kita ada dua lagi sebenarnya, tapi memandangkan masa kamu ada kelas lain, kelas online ke? Ya. Kamu ada GM dengan Cik Ahmed.
Kita nanti juga atur lagi lah untuk yang lain ni. Okey. Ada 63 slide. Kamu akan belajar dalam subtopik ini, kamu akan belajar tentang kegiatan ekonomi utama. Okey. Kepentingan. Okey. Ada tiga lagi sebenarnya. Okey, ada tiga lagi. Satu, kegiatan ekonomi utama di dunia. Yang kedua adalah kepentingan kegiatan ekonomi utama di dunia. Yang ketiga nanti yang terakhir. Yang ni. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Apa kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa? Antarabangsa ni maksudnya antara dua buah negara, tiga buah negara dan sebagainya. Dengan persatuan dia. Okey. Ada soalan untuk sekarang ni? Ada soalan? Okey, macam ni. Cikgu akan bagi slide ini kepada anda dalam bentuk file PDF dan yang kecil saja. Nanti kamu lihat-lihat dulu. Okey. Hari Senin minggu depan saya habiskan topik ini dan kita ada satu lagi bab. Bukan satu lagi bab. Kita ada tinggal satu topik lagi lah. Ada dua satu topik lagi. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey. Sekarang ini kita berada dekat sini. Kita dah habis yang ni. Dua ni. Okey. Jadi kita perlu cover 2-3 benda ni lagi. Dan yang ni sedikit saja. Okey. Yang ni sedikit saja. Bahagian ni yang paling banyak. Kegiatan ekonomi utama. Okey. Kalau kakak dan abang kamu yang tahun lepas, yang lagi teruk. Okey. Bahagian kegiatan ekonomi utama ni dia kena belajar tentang pembalakan satu bab. Pertanian satu bab. Apa lagi pertanian, pembalakan, pelombongan, perikanan satu bab. Dia pecah-pecahkan macam tu. Tapi untuk konteks kamu, dia tak macam tu. Okey, dia gabungkan terus. Okey, jadi lebih mudah lagi lah. Kalau tahun lepas dia keluar perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ni dia keluar sektor perikanan. Okey, tahun ni kita tak pasti lagi. Jadi, yang ni habiskan dalam 1 minggu. Minggu depan kita ada minggu depan satu lagi, lepas tu kita ada cuti, tinggal satu bab lagi. Okey. Ada soalan? Ada soalan sekarang ni? Tak ada, cikgu. Kegiatan ekonomi, faktor. Okey, jika tak ada soalan, nanti cikgu akan bagi anda sedikit latihan lah supaya anda ingat boleh imbas balik. Okey, jadi itu saja perjumpaan kita pada pagi ini. Jangan lupa nanti ambil kehadiran dalam link yang cikgu akan bagi kepada, nanti cikgu akan send link sekejap lagi. Okey, send link dengan send latihan anda. Okey, bagi yang tak dapat ikuti kita pada pagi ini, okey, yang tak dapat ikuti kita pada pagi ini, cikgu akan, cikgu ada rekodkan. Okey, nanti cikgu send dekat, dekat grup. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.